Admin. Lagu Malaysia. Alah, lambat admin ni. Okey. Allahu Akbar. Bagus dia, Datuk Seri dan sahabat-sahabat. Banyak anak Malaysia yang berdapat main drum di peringkat antarabangsa tu, Datuk Seri. Dia tapi dia bukan orang Perlis, orang Penang. Jiran lah. Jiran lah. Okey. Tapi sebelum kita mulakan topik kita hari ni, sebab topik hari ni mungkin berat lah sikit lah. Jadi saya nak sahabat-sahabat sama sekarang ni dah ada 15 orang di talian. Mari kita dengar satu video, kita dengar dan hayati video ni lah. Sebab bagi saya ni Yang Amat Mulia Datuk Seri Diraja, saya suka mengimbau kembali lah zaman-zaman dahulu. Jadi admin tolong mainkan video ni supaya kita dapat hayati. Kita ni biar pandai, jangan memandai-mandai. Tuhan tak jadikan alam ni untuk kita buat suka-suka kita je. Tuhan suruh kita baca. Baca diri kita. Baca alam. Madu apa pun, semuanya baik. Penawar segala penyakit. Kecuali mati je. Cumanya orang kita ni cari madu tualang tu sebab lebahnya kuat. Boleh terbang tinggi.
makin tinggi sarang lebah, makin tinggi khasiatnya. Kita pun kena jadi macam lebah. Ada sengatnya, tapi kerja buatnya hasilkan madu. Lebah ni, kalau dia nak hasilkan madu yang baik, dia kena cari bunga yang baik. Macam tu juga kita. Kalau nak jadi manusia manfaat, kena cari ilmu yang baik, ilmu yang berkat. Kita ni kena tahu, kena belajar ilmu empat tampil tu. Belajar ilmu agama, ilmu jati diri kita. Kuasai ilmu kepimpinan untuk jaga keluarga dan masyarakat kita. Dalami juga ilmu kesembuhan supaya rukun zahir batin kita. Simpan ilmu pertahanan untuk bela agama, bangsa, tanah air kita. Kita ni seruan Tuhan, seruan Muhammad. Kita ni, siapa kita ni? Empat-empat ni kita kena ada. Baru sempurna jadi orang lelaki-lelaki. Kalau tak ada, kita nak tinggal apa ke anak cucu kita? Nak pimpin keluarga, macam mana? Nak sembuhkan orang yang sakit, pakai apa? Jaga keluarga, nak bela orang kena zalim, macam mana? Kita ni, jangan sampai jadi macam anjing melalak bukit. Bukit ni tak runtuh, suara je bertabur. InsyaAllah sahabat-sahabat, semoga apa yang disampaikan melalui video tadi kita dapat mengambil iktibar dan supaya program yang akan dijalankan oleh Yayasan Awesome nanti, iaitu program Gerak Prihatin. Dan pada fasa pertama iaitu 2020 sehingga 2024, semoga Allah memberi keberkatan dan meredai usaha kita. Dan walaupun kita ni sangat kerdil dalam menjalankan usaha ini dibanding dengan jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya, tapi kita berharap kita mampu bersama dengan jabatan-jabatan kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan ummah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Tuan Haji Anas Nasaruddin sebagai moderator kepada program kita hari ini, iaitu Digitalization of Agribusiness. Silakan Tuan Haji Anas. Terima kasih Tuan Haji Zainuddin, CEO Yayasan Awesome. So terima kasih lagi sekali kerana menjemput saya. Mungkin dia tak maklum pada kita tadi, Yayasan Awesome, the word awesome tu adalah AWESOME kan? Maksudnya. Dan memang hebat. Jadi bila dia jemput saya untuk participate, saya kata ini hanya untuk mereka yang di satu tahap yang tinggi. Tapi selain daripada yang disebut tadi, digitalization and agribusiness, mereka juga ada untuk healthcare dan macam new technologies dan lain-lain punya, tapi digabungkan sebagai social economic enterprises ya. Bertujuan untuk mengumpul professionals. Jadi terima kasih Yayasan Awesome, Datuk Seri
Datuk, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tahniah juga saya kata kita dapat berkumpul today ya untuk sempena Hari Malaysia. Saya dimaklumkan Yayasan Awesome ni ada dalam 2-3 hari ni saja ada 4 atau 5 forum yang sebegini. So I think kita pun dah lewat ni agaknya. Kita boleh terus mula. Saya perkenalkan dulu. Topiknya adalah digitization of agriculture, agribusiness. So kalau saya sendiri berkecimpung dalam sebagai petani ya, penanam padi dan juga gembala kambing selepas saya pencen. Jadi bila dipanggil untuk touch topik macam ini, saya recall balik apa yang saya telah dididik selama 40 tahun yang lepas oleh Datuk Seri Said Razlan. Saya nampak ada Tuan Haji Ghazali Selamat angkat tangan. Dia pun ada dalam ni. So tahniah juga, dia orang lama dalam bidang pertanian ni. Dengan Malaysian Tobacco kan, many years ago. Dan topik ni digitization of agribusiness, saya dimaklumkan adalah satu interest satu syarikat bernama Beat Group. Beat Group ni memang memang dalam bidang IT, dan digitalization of industry adalah satu daripada penekanan mereka. Mereka banyak dalam healthcare industry dan juga military, dalam security. So bila dia orang ada minat dalam pertanian ni, kita pun rasa baguslah, sebab kerana sekarang pun bila kita cakap pasal pertanian, kita bercakap pasal industri IR 4.0. People talk about precision farming dan sebagainya ya. So I think interest Beat Group ni untuk membawa teknologi ya, untuk mengangkat nilai usaha-usaha dalam industri pertanian dan agribusiness adalah satu yang kita rasa satu kebaikan yang dibawa oleh mereka. So dengan ini saya terus menjemput saudara Amir Syafiq ya, untuk membuat pembentangannya. Dan saya rasa ada dua section ya pembentangan ni. Pertama, Amir Syafiq sendiri on topic digitization of agribusiness, dan dia akan dipadukan oleh satu topik on precision farming ya oleh rakannya. Mungkin dia boleh memberi pembentangan dalam 25 minit ke, and then on topik digital precision farming pula. Lepas tu kita ada Q&A. Nah, pembentangan ni saya rasa saya pun first time handle secara maya ya. So apa kita boleh buat ni, saya cadangkan kalau we can go interactive. Kalau ada rasa nak bertanya, sila angkat tangan ya. Dan kita boleh interject masa pembentangan. Okey. So dengan itu saya jemput saudara Amir, sila mulakan. Assalamualaikum, selamat petang, selamat pagi. Selamat Hari Malaysia semua. Boleh saya mulakan, saya share screen. Nampak boleh nampak screen dia? Nampak. Nampak ya? Okay. Bagi dia full screen full screen. Sekarang okey? Nampak Okay. Alright. So, terima kasih Tuan Haji Anas dengan Tuan Zainuddin. Topik yang diberikan ialah digitalisasi perniagaan pertanian, or digitization of agribusiness. IT Group dan juga dengan kerjasama Yayasan Awesome, untuk the next 30 minutes ni kita akan mungkin memberi sedikit sharing of knowledge lah, how BIT melaksanakan projek-projek digitization ni. Okay, so saya dah 26 tahun dalam bidang IT, kira jauh sangat berbeza dengan pengalaman yang lain dalam grup ni. Okay, so mainly dalam teknologi IT dan as a consultant lah kebanyakannya dari segi corporation, corporates and educational and government lah.
Okey, sedikit tentang BIT Group. BIT Group ni sudah 26 tahun, 25-26 tahun dalam industri. Diasaskan oleh Tuan Haji Azbi, dia ada dalam grup ni, dalam presentation. So, produk yang kami bermula sebagai sistem integrator lah, SI, di mana kami melaksanakan projek-projek kerajaan, projek-projek di swasta, tentera, dan for the past 3 atau 4 tahun sebelum yang lepas, kita bermula dengan transformasi di mana kami ingin membina produk-produk spesifik untuk industri-industri, right? Itu di mana kami ada produk Islamic Finance, Healthcare, Agriculture pagi ini, Islamic Apps dan juga Education. Berlandaskan pengalaman kami selama 26 tahun tu dalam sistem development, engineering, managed service, integration lah. So daripada situ kami membina skill-skill yang ada untuk provide solution-solution yang saya akan present, salah satunya di agriculture. Kami membina beberapa produk spesifik untuk agriculture, bermula dengan produk yang kami panggil AgriBrain. AgriBrain ni ialah seperti consultant tapi dia digitize. Okay, so consultant ni dia ada all the knowledge, all the prediction, all the expertise untuk membantu petani memulakan operasi. Sebelum memulakan operasi, kami telah membantu dia dari segi berapa wang yang dia perlu, kat mana dia patut buat, apa yang patut tanam and so forth. So itu adalah salah satu produk yang kami bina di mana boleh membantu petani ini sebelum dia embark dia punya journey, right? Then kita our next product is AgroChain, which is a supply chain system based on blockchain. Okay. Blockchain ni mungkin teknologi yang banyak yang mungkin confused ataupun tak faham, tapi it just simply mean that you feel more secure sebab ataupun boleh merasa bahawa produk yang kita beli ke apa ni diketahui umum, bukan datang daripada tak tahu daripada mana. Okay. Sebab dia allow us to view rekod-rekod tu. Okay. Dan kita ada Fresh and Fresh. Ini lebih kepada consumer. Pembeli-pembeli, consumer di rumah, dia nak beli produk-produk. So kami create satu brand di mana Fresh and Fresh ni akan mendeliver produk-produk yang diusahakan di ladang kami, di ladang BIT sendiri. Right? Dan finally kita ada precision farming. So precision farming ni mungkin nanti rakan saya Encik Izu akan present sedikit tentang apa keunikan precision farming ni untuk membantu petani atau pengusaha-pengusaha ladang, right? Okay. Okay, so kita nak define dulu apa itu digitalisasi. So ia merujuk kepada pengaktifan atau memperbaiki proses dengan memanfaatkan teknologi digital dan data digital. So that is our definition, di mana kita perlu sekarang ni kata manual, macam ni kita menggunakan teknologi untuk mencepatkan atau membetulkan proses-proses yang sedia ada. Proses-proses ni seperti mungkin menjual beli. Dulu jual beli kena telefon, kena hantar fax, kena buat benda-benda yang ambil masa. Tapi sekarang ni dengan teknologi ni kita mungkin satu klik dengan hantar email, orang sana dalam masa 2 saat, 3 saat dah terima. Right? So benda-benda tu ialah salah satu dari boleh membantu agriculture business ni. So kenapa penting sebenarnya proses ni? So proses ni sebenarnya ialah memberi petani ni satu kelebihan, okay, untuk dia memberi dia satu kelebihan di dalam industri yang sedang bergerak. Dari segi semua industri-industri lain, petani ni boleh nampak seperti ketinggalan sedikit. So kalau dalam masa setahun, 2 ni kita nampak pergerakan dia amat laju. Kita boleh nampak di mana menggunakan teknologi seperti drone, seperti mesin-mesin yang baru, mesin lebih canggih, di mana and then also informasi yang digunakan oleh petani untuk buat
prediction kata guna cuaca semua ni. So benda-benda tu sedang diguna pakai. So sebab dia mempunyai potensi yang boleh mengembangkan petani ni untuk membuat bisnes yang lebih banyak. Bukan setakat dia boleh buat bisnes di kampung ke, dia boleh buat bisnes di seluruh dunia sekarang. So teknologi saja yang sekarang ni kita lihat boleh membantu petani untuk menaikkan taraf dia, taraf kehidupan dia. So apa isu-isu yang ni mungkin later ramai akan bertanya macam mana isu-isu yang sedia ada ni boleh membantu kan, dari segi produktiviti, harga, macam mana kita nak kontrol harga bila isu-isu seperti harga cili yang naik jatuh, berlambatkan cili. So benda tu ada cara di mana negara-negara di barat membina sistem-sistem untuk membantu. Okay. So sekarang ni kita hanya perlu bawa dan mengamalkannya di sini. Okay. Berkaitan isu yang ketiga ialah penyebaran dan pengamalan. So untuk kita bergerak ke level yang seterusnya, kita perlu mengamalkan teknologi itu. Setakat kita baca dan lihat mungkin tak boleh. So kita perlu semua semua pengamal pertanian ni ambil inisiatif untuk bermula dari satu point lah. Kena start somewhere. Okay, kena start somewhere. Mungkin dari paling senang dia boleh jual cili dia online, kan? Dia boleh jual, dia boleh advertise dia punya produk-produk melalui online. Okay, itu dah kira permulaan dia. Okay, lepas tu mungkin dia akan baca tentang macam mana cuaca, macam ni, so dia dapat gunakan weather punya daripada handphone dia. So benda-benda tu nanti akan memudahkan dia untuk mengamalkan teknologi ni. Okay, mungkin kalau nak pergi level yang setinggi dia macam nak guna drone semua tu mungkin dia tak berapa mahir. Tetapi ada produk-produk yang boleh digunakan untuk dia bermula besok. Macam tu. Lagi satu lah kekurangan buruh. Ini memang kita sedia maklumlah bahawa tenaga untuk menguruskan ni orang Malaysia pun dah tak nak buat, kan. So tapi macam mana kita boleh menarik minat? Sedangkan di negara-negara luar seperti Jepun, Amerika pun kebanyakan ladang-ladang ni diusahakan oleh generasi-generasi seterusnya. Tapi di Malaysia dia tak pergi ke situ, dia tak ke generasi seterusnya. Okay? Sebab mungkin tak ada minat ke, tak ada pulangan yang lumayan ke. So kita harus mencari macam mana kita nak untuk sustainkan kita punya industri pertanian di Malaysia. Dan nombor 5 ni memang obvious lah, penghijraan penduduk. Kawasan bandar sekarang ni dah jadi seperti boleh dikatakan 80 to 70% penduduk daripada luar bandar berhijrah ke bandar. So nak mengusahakan di ladang-ladang ataupun di tapak-tapak pertanian ni dah tak ada. So that is something lah kita kena also, isu-isu ni perlu ada. Cuma isu-isu ni dah berlaku bertahun-tahun. So sekarang ni datang satu teknologi yang mungkin boleh membantu, walaupun dia duduk di rumah di kampung, boleh dapat duit sekurang-kurangnya, boleh membantu dia untuk hidup seperti di bandar lah. So contoh-contoh pertanian digital ni kita dah biasa dengar. Marketplace macam Alibaba, Lazada, digital supply chain ni mungkin kita tak familiar, tapi segala benda produk yang melalui supply ni daripada pembeli, penjual, transporter, distributor, supermarket, semua ni melalui satu supply chain, rangkaian bekalan. So kita dah boleh digitizekan dia. Kita tak perlu pergi ke pasar raya sekarang ni, kita boleh beli daripada rumah menggunakan online. So sama juga proses ni pun berlaku di situ juga, di mana komunikasi between petani dengan pembeli, buyer ni semua ni boleh berlaku online. Lepas tu datang teknologi seperti blockchain, di mana kita naik satu level lagi. Dulu kita share information digital ni, tapi sekarang ni kita guna dia untuk secure, untuk memberitahu bahawa saya menjual produk ni, and produk ni hanya datang daripada kedai saya, supaya semua orang tahu.
So dia takkan kata oh ni bukan, ni produk ni dah tahu datang daripada mana. Ini kes-kes yang berlaku di mana kita ada isu daging tak halal berlaku di Malaysia beberapa ketika lalu, di mana kita tak tahu daripada mana. Kita tahu dia datang di Malaysia, daging datang Malaysia, tapi kita tak sure dia punya origin ni, kenapa dia berubah bentuk, kenapa boleh bercampur semua ni. Sebabnya dia tak ada di mana ataupun smart contract ni tak wujud. Dia tak nampak. Right? So hopefully blockchain ni dapat menyelesaikan masalah itulah. Dan di tempat lain telah berlaku di mana blockchain ni digunakan untuk kita membetulkan benda-benda yang berlaku seperti itu. Right? Robotik, kebanyakan kalau tengok video-video sekarang ni ada mesin petik buah tanpa ada siapa-siapa pun. Dia dah smart. And dulu kita tengok mesin-mesin ni berlaku di luar kawasan ladang yang besar-besar. Sekarang dia ada robot yang buat di dalam greenhouse pun. Right? So dia bergerak dan memetik buah. Dia boleh baca color buah tu, dia boleh baca segala-gala informasi yang datang. Right? So also bahan pembungkusan yang baru sekarang biodegradable, banyak teknologi yang membantu supaya bahan-bahan pertanian ni tak cepat rosak and mudah sampai dan juga tidak mengalami kerosakan lah, right? Sebab salah satu downside of this agriculture ialah dia punya lifespan dia tak lama ataupun shelf life dia tak lama, right? So itu di mana kita boleh make sure that produk ni sampai di destinasi dengan cepat melalui rangkaian bekalan digital. Right? And also kita menggunakan e-commerce. So benda-benda ni yang akan membantu. Right? And then kita ada sekarang ni kita ada 5G akan datang. Right? So 5G ni akan membantu lebih ramai lagi yang ingin memasuki sebab dia dah boleh berkomunikasi cepat. Dulu kita kena tunggu nak internet ni ada semua ni kan. So sekarang ni government tengah roll out this fiber atau the digitization of 5G ni the whole country. So kita dah dapat benefit dia untuk menggunakan teknologi ni. Di mana kita dulu tahun lepas tak silap ataupun 2 tahun lepas di mana dia orang buat 5G di Langkawi untuk padi. Right? So dia dapat tengok kamera tu boleh tengok padi tu punya beras tu punya color bertukar warna apa semua tu dia dah boleh baca tentang all those things and that's real time lagi. Right? Dan kita ada produk solution-solution seperti cuaca, pemantauan haiwan, geospatial, aplikasi untuk air dengan bahan kimia. So semua ni ialah sensor-sensor ataupun kita panggil IoT sekarang ni, di mana dia boleh diguna pakai di ladang-ladang. You boleh letak satu IoT di pokok and then boleh monitor pokok tu dari segi all those nutrisi yang ada. So ataupun letak di tanah untuk mengenal pasti. So itu di mana kita menggunakan teknologi itu di digital farming, smart farming, di mana vertical farming ada. So all this teknologi diguna pakai di situ untuk kita buat penanaman di tempat-tempat yang kita tak terfikir dulu. Kalang kontena lah, macam-macam sekarang ni, atas bumbung. So menggunakan sensor-sensor ataupun teknologi-teknologi yang sedang ada dan akan datang ni boleh mengurangkan satu kos operasi, kos pembelian, kos penjualan dan juga at the end of the day mengeliminatekan a lot of this third party, orang tengah yang ada. Because di situ di mana harga dia akan naik turun ni. So hopefully teknologi ini akan membantu. Ini adalah satu diagram di mana kita mengguna pakai sekarang ni untuk pembelian produk-produk dan penjualan produk-produk melalui supply chain. So dalam architecture ni kalau nampak dia ada halal, dia ada certification, dia ada audit. So semua proses ni berlaku secara online. And dia berlaku 24/7 and 365 days. Dia tak perlu tunggu setahun sekali, semua tak ada. Benda ni boleh berlaku continuously. So quality dan produk punya asal dia is always known. Dia tak ada tiba-tiba wujud daripada mana semua.
So dia sentiasa update dalam sistem. So kita nampak daripada gambar rajah ni, dia ada daripada point, daripada farm sehingga kepada retailer atau consumer penghujung dia. And consumer ni hanya perlu satu QR code. Kita dah biasa QR code sekarang ni, kita nampak kat mana-mana dah ada. Dengan QR code ni saja kita dah boleh tahu daripada mana datang barang ni. Bila barang ni dibuat. Siapa, daripada negara mana dia datang. Semua tu kita tahu. So kita boleh tahu barang ni kalau kata shelf life dia mungkin boleh tahan 2 minggu je. Tengok daripada QR tu kita boleh tahu tarikh dia 2 minggu ke lebih. So informasi-informasi itu semuanya akan di-capture bila dia melalui proses-proses tu. Daripada kilang, daripada ladang, daripada warehouse, semua data tu akan ditulis dalam QR code tu. So that is continuously updated. So data akan sentiasa diupdate melalui setiap proses. Dia takkan kata bila buat di kilang, itu dia data dia. Yang lain semua tak masuk. Sekarang tak ada dah. Sekarang ni semua continuously akan di-track. So, bila peladang menjual produk dia, untuk mengatakan bahawa produk dia high quality, dia boleh menulis dalam QR ni bahawa produk ni menggunakan bahan-bahan sekian, menggunakan teknologi apa, semua tu kita boleh tahu. Okay. Untuk satu buah bila kita keluar daripada ladang, buah ni sampai dikatakan di Giant. Okay. Untuk saya nak tahu, katakan saya owner Giant lah, saya nak tahu buah ni datang daripada mana. Okay. Kalau proses yang lama, mengambil kadang-kadang 7 hari, nak tahu daripada mana datang buah ni. Dia kena call account kena call warehouse kena call ni, lepas tu hantar email, pergi kat sana, dia pula tanya kat siapa, ladang tu kat mana. Kurang-kurang 7 hari. Teknologi QR ataupun traceability ni, dalam masa 2.2 saat, you dah tahu daripada asal-usul produk yang mana yang datang. Okay. So itu beza dia. Di mana data tu sebab dia di-capture melalui aplikasi yang kita ada macam cloud, analytics, information, IoT. Dia membantu kita untuk mendapatkan maklumat itu dalam masa 2.2 saat. Ini ialah kes yang telah dibuat di Walmart untuk dia mencari buah mangga yang dia beli untuk tahu daripada mana dia datang. So sekarang ni benda ni berlaku di sini pun. Kita boleh tahu just by scanning the QR code, kita dah tahu daripada mana dia datang. So itu ialah kelebihan dia bila kita guna traceability, dan sekarang ni kita tambah dengan blockchain. Di mana blockchain ni akan secure. Dia tak boleh ubah. Maksudnya bila barang tu keluar di ladang, bila dah tulis dalam blockchain, dia tak boleh kita nak ubah data tu. And semua yang menggunakan ekosistem tu akan tahu bahawa mangga ni datang dari ladang A. And semua orang akan tahu. So kalau you nak mengubah, dan itu ialah di mana dia tak boleh tamper. Itu advantage-nya bila kita menggunakan blockchain ni, dia tak boleh tamper. So ini sebagai satu visual image lah daripada supplier. Sekarang kita menggunakan lagi satu teknologi dipanggil smart contract, di mana antara supplier dengan producer akan ada satu kontrak atau kita panggil smart contract yang berlaku di dalam blockchain, yang producer kata saya nak produk ni datang sekian dengan berat sekian dan semua informasi itu diberikan kepada supplier. So supplier akan ensure dia ikut kontrak tu. Okay, smart contract ni you tak perlu lawyer, tak perlu bank, tak perlu apa-apa untuk you mengexecutekannya. Hanya persetujuan antara dua pihak ni. So bila dia dah letak dalam di dalam sistem blockchain ni, kalau kata produk tu tak sampai, lewat sehari, dalam smart contract akan trigger. Dia akan kata produk ni dah sampai betul, tapi tak mengikut smart contract, di mana sepatutnya datang semalam. Okay. So producer ni akan reject ataupun dia akan suruh compensate. So setiap satu entiti yang
menjalankan operasi dalam supply chain ni akan tahu setiap responsibility dia daripada distributor, logistik. So logistik mungkin kata saya perlu barang yang diambil di warehouse keluar dalam lori beku sejuk beku. Right? So lori yang datang ambil barang tu kena tahu yang dia kena datang lori yang boleh ada refrigeration. Right? So benda-benda semua tu akan di alertkan kepada distributor sebelum logi datang. So bila logistik datang nak pick up, kena make sure lori itu betul. Kalau dia nak hantar 1 tan, datang dengan lori, dia nak hantar 3 tan, datang lori 1 tan. Itu satu problem juga. So benda-benda macam tu akan di trigger oleh smart contract ni supaya tak ada berlaku miscommunication, satu paling important, ataupun tak berlaku barang-barang yang rugi, yang rosak. Okay. So setiap satu parti yang involved akan ada agreement di antara setiap satu parti yang lain, sehingga ke consumer. So consumer hanya perlu scan QR and dia akan tahu, oh produk ni datang dalam suhu sekian-sekian, berasal dari negeri mana, and dia sampai and ada shelf life dia berapa hari. So semua tu akan ada dalam detail tu. So apa yang dia tulis dalam smart contract ni ataupun dalam QR code, QR code tu. So mungkin supplier dia kata, okay, initial data supplier saya buat saya punya makanan ikan ni daripada sekian bahan-bahan. Okay, so benda tu dah tulis dalam blockchain. Okay. Lepas tu bila farmer pula dia nak bela ikan, nak bagi makan ikan dia ambil daripada supplier. So dalam tu dia akan cakap, okay, saya dalam suhu yang saya bela ikan ni, ni suhu dia. So ikan tu akan membesar dengan mungkin sihat lah apalah kan. Okay, semua tu akan ditulis. So setiap satu parti ni akan tulis data-data yang perlu untuk menjadikan kualiti barangan yang dijual tu meet equal or higher than the required specification. Sebab dia tak boleh nak tipu. Sebab sensor ni akan beritahu ini sebenarnya lain suhu. So benda-benda ni akan digunakan untuk memberi jaminan kepada consumer bahawa produk yang dia beli ni of this high quality and standard. That is all we are trying to achieve. Untuk kita menaikkan tahap pertanian, perlu compete dari segi quality dan juga dari segi keberkesanan produk tu di market. Okay, kalau you jual apa-apa produk. So data-data ni perlu ada di dalam blockchain tu untuk menjual produk tu sebagai quality yang tinggi. Itu yang kita perlu understand sini. This whole process ni is to increase the value of that product quality. Okay. So dulu you jual mungkin harga RM1, lepas ni dah boleh jual harga RM5. Sebab orang beli because of that quality that you have assured. So kita perlu menggunakan teknologi-teknologi semua ni untuk membuka peluang kepada petani untuk dia menjualkan produk dan services dia to a wider audience. Okay, dulu kalau dia jual kat kampung je, lepas ni dia nak jual kat Giant ataupun lepas ni nak jual ke luar negara. So ini ialah di mana teknologi ni boleh membantu. Dan lagi satu ialah untuk kita menyambungkan petani kepada direct to the consumer. Supaya dia boleh membeli and dia tahu apa yang ada, bila nak hantar, semua tu dia boleh nampak. So bila dia online, semua clear, semua transparent. So our commitment in building all this solution is to increase the product and quality melalui quality assurance menggunakan teknologi. So bila kita faham kita ada JAKIM, kita ada GAP, all the other certification semua tu, tapi those are in dari segi compliance kan. So how do you use that compliance tapi mencepatkan lagi produk tu di-deliver? So kita menggunakan teknologi ni. Dan BIT ingin membantu industri pertanian ni untuk make sure that you meet that quality. So kita ada beberapa rakan niaga yang sekarang ni bekerjasama di salah satunya di China.
di mana China ingin membina satu halal punya platform di mana standard halal tu lebih daripada apa yang sedia ada. Okay, lebih tu maksudnya menggunakan teknologi. Okay. Because dia pun ada banyak certification body semua, so dia nak menjadikan satu. So kita sedang membantu Barkah China dan juga Yingyuan di China untuk membina sistem ni, dan currently kita tengah to go for live lah di sana lah. And dekat Malaysia kita ada Yayasan Awesome yang akan membantu kita untuk melancarkan produk-produk ni. Kenapa kita bermula di China? Sebabnya di China tu dia mempunyai dia ingin memasarkan produk dia ke seluruh dunia, and dia perlu something yang lebih daripada apa yang ada. Right? So that's why China nampak Malaysia ni has got that level lah, di mana produk-produk especially halal products lah punya level tu. So dia ingin menjadi Nak tanya. yeah. Dah keluar, dah ada suara. Ada soalan? Ada soalan. Ya. Itu yang halal ni, macam mana dia certify halal, ada pakai sistem halal tu macam mana? Dia ada certification body atau CB yang sedang dibangunkan di China supaya halal dia mix all the syariah punya halal toyib punya inilah definition tu. So itu dia ada sistem lah yang mana dia just press dia ni, dia boleh tahu whether benda ni pork or ni. Okay, itu dari segi sistem lah, maksudnya dia ada lab punya sistem yang boleh trace. Ada DNA something yang dia boleh test. Yes. Kuat cepat. Yes, betul. So our partner di Barkah sistem tu ada tak? Ada. Sebab Jasmine, nanti Tuan Janas akan ceritakan tentang sistem halal di China nanti. Boleh. Ya. Yeah. Macam mana dia CB atau certification body di China. Sebab dalam halal ni ada tiga part. Satu ialah the certification body, satu lagi the auditing ataupun the certification itself, and then kita sebagai that supply chain and monitoring and validating and everything. So that is the part lah yang kita part of the technology, and the technology akan deliver the halal punya komponen. Ini satu proses yang kita sedang buat di Tok Bali, di mana blockchain tu akan digunakan untuk kita monitor daripada supplier kepada consumer. Ini just a diagram of the flow lah, daripada supplier yang mensupply all those equipment, barangan, ubat, apa semua tu kepada farm-farm yang fish farms. So sekarang ni kita di Bali ni menggunakan sistem ni. Okey, kita dah sampai penghujung. Ada apa-apa soalan ke? Saudara Amir ya. So kalau kita recap apa yang cuba dibentangkan oleh syarikat Bit Group ni, saya rasa dia punya owner Bit Group pun ada dalam group ni. Ada. Jazbi ya. Jazbi ada. Welcome. Terima kasih for this effort untuk saya memang dalam bidang inilah, dan kita nampak this is something yang kita boleh sama-sama sokong ya, how to promote this capability dalam digitization untuk pertanian ya. Dan tadi terus ditunjuk some possible use case. Kalau dalam industri mereka ni dia panggil use case. I think dia dah mula tengok untuk ikan, transaction daripada Tawau ke Peninsula, dan juga mungkin tadi ditunjuk Tawau ke China ya. Yeah. So you've been working on some strong exporters lah ya. Yeah. Tapi dalam konteks inviting them to get onto your halal blockchain, so itulah produknya bukan? Betul.
Tapi saya jelaskan tadi yang China tadi adalah permohonan mereka kan. Permohonan mereka. It is the government punya interest to set up satu pusat pentadbiran halal. Itu melibatkan dia punya certification body yang baru dan juga dia punya halal trade exchange. Mungkin berpusat di Shanghai saya rasa ya. Jadi itu satu yang saudara Amir tadi nak tawarkan kepada juga kita lah. Kalau ada lain-lain trade punya exchange yang mungkin mau menggunakan digitalization system mereka. So dengan itu kita mungkin kita minta saudara Inzu ya tadi masuk dulu. And then kita boleh summarize later kedua-dua presentation ni untuk Q&A. Okay. Izu ada? Izu? Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari bit group ni kan? Ya. Dengar clear? Boleh dengar? Ya, boleh. Okay. Izu boleh share screen. Okey, sekejap. Okey. Screen. Okey. Okey, nampak? Okey. Kena besarkan screen ni. Okey, nampak skrin? Nampak. Okey. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini adalah satu inisiatif daripada BID Group untuk smart farm lah. Okay. Smart farm ni we call it is a part of the precision agriculture lah. Okay. Inisiatif kita ni kita masih dalam development. Kita cuba adoptkan IR4 teknologi dengan proactive services. Macam BID Group ni kita dah hampir 10 tahun kita buat proactive services. Sekarang kita monitor dalam 1,400 lokasi seluruh Malaysia on the IT lah, IT dengan IoT. Okay. About this project untuk smart farming ni. Okay. Kita teknologi ni, projek ni kita pakai IR4 yang combine dengan proactive services. Contohnya kalau farm tu tak ada apa-apa teknologi, tak ada IoT ke, tak ada PLC controller ke apa ke, sensors, kita boleh enablekan farm tu jadikan smart farm. And then kita boleh monitor daripada NOC. Mana kita akan bagi alert lah. Contoh kalau baju terlebih ke, kita siram tak konsisten ke, kalau terlebih air ke, kalau terlebih air akar tu akan rusak rot. Terlebih nitrogen mungkin akan jadi toksik kepada pokok. Kalau terlebih kurang nitrogen mungkin daun tu tak segar, kurang potasium, buah tak besar. So kita akan buat analisis untuk farming ni. Okay. Gunakan IoT teknologi dan beberapa ada IR4 teknologi lah. Okay. Smart farm monitoring ni dia part of precision agriculture. Dia memang dia guna untuk saya interject sekejap saudara Inzu. Ya. Hello. Ya. Saya interject sekejap kerana tadi rupanya ada Datuk Seri Syed Razlan ada angkat tangan. So minta maaf. Maybe Datuk Seri, if you like to raise anything, please. Actually, it's about the previous talk, you see. Sajalah, since the second speaker dah bentang, tak apa. Just very short one, yeah. I think berkenaan dengan eliminating the middleman, I don't think that is really possible because this is one of the oldest profession also, dan mungkin they will be of help to the farmers somehow or other. Ya, di dalam pembentangan kita, tak kira lah siapa pun, I think the word eliminating totally the middleman should not be used. It's more towards giving the choice to the farmers
to get a better yield and better revenue, rather than stressing on eliminating. Because if you start stressing on that, you will have a front that you'll be facing as an opposition. So can we try to see how we can go along on that? Bukan saya object, tetapi it's a matter of a choice for the farmer itself. Ya, itu aja. Yeah. So thank you. I think itu panduan daripada Datuk Seri tadi. Yeah, it's very important because you need not kalau nak disrupt pun you tak perlu mention actually. Yes. You can go for a win-win, yeah, because they will be, their role will continue to be there. Right. Okay, right. terima kasih Datuk Seri. Certainly we will, I think Amir and Beat Group kita certainly kita boleh present it better in that context lah. Jangan bagi orang lawan dulu. Ya, betul. Okay, terima kasih. So Izu, please proceed. Okay, bersama. Okay. Okay, ini keperluan untuk smart farm monitoring lah. Satu, kita nak kurangkan kos untuk petani. Kadang-kadang petani ni dia guna baja yang silap, terlebih baja ataupun kurang baja. Kita nak kurangkan manpower, nak kurangkan kos. Kita boleh automate, guna drip ke, guna PLC controller ke. Satu, yang keduanya kita nak increase harvest. Kita kalau boleh nak achieve 30% faster harvest tu, at least 30% lebih laju dia punya harvest tu. Contohnya macam rock melon mungkin 85 hari, mungkin 60 hari tu kita dah 60-70 hari tu kita dah boleh tuai lah. So ini kita punya objektif lah untuk tolong petani. And then kita bagi proactive notification. Katalah tiba-tiba pokok tu macam dah nak mati, dah start kuning, kita boleh tahu benda tu. Kita start, so petani tu kena start ambil action sebelum dia damage dia punya hasil tu. Dia kena start ambil action lebih awal. Okay. And then daripada atas tu, bila kita kurangkan kos, kita tinggikan hasil, lagi cepatkan hasil dengan kualiti yang bagus, so profit dia lagi tinggi lah untuk petani. And then satu boleh guna sebagai community untuk social enterprise. And then ultimately kita boleh kurangkan petani yang petani kecil ni, dia keluar daripada B40 punya kategori. Okay, itu kita punya objektif lah untuk smart farm ni. Okay, contoh kalau kita tak tahu pasal nutrien, kadang-kadang kita silap guna baja. Ini contoh untuk rock melon lah, tanian tanah rock melon. Kalau tengok nutrien lah, dia kalau kadang 85 hari, dia daripada awal ni dia akan banyak guna nitrogen. So bila hari dia dah start berbunga dia start banyak guna K. K ni potasium. Kalau potasium kurang, nitrogen lebih daripada potasium, bermakna hasilnya buah dia jadi kecil lah. Bila buah kecil nanti orang tak nak beli buah tu. Kenapa rock melon ni kecil kan? Kenapa rupa dia pelik? So ini yang kita kena measure, kena analyse sebenarnya untuk tolong petani. Kadang-kadang hasil yang tanam tu mungkin 50% lah yang betul-betul bagus, yang ada kualiti. Kita nak tinggikan kualiti hasil. Ini contoh rock melon. Satu lagi contoh untuk strawberries. Macam strawberry pun sama je. Cuma bila dia start berbunga dia perlukan potasium. Tetapi ini untuk makronutrien. Tapi yang sebelah kanan tu micro. Contoh ferrum, iron. Iron ni penting untuk strawberry. Dalam dia punya crown dengan root ni, majority nutrien dia iron. So kalau kita kurangkan iron, dia punya crown dengan root tu tak sihat lah, tak cantik lah. Nampak hitam lah, gelap lah. Sepatut dia sihat. Ini contoh lah. Yeah. Okay. Ini kita punya metodologi lah. Apa yang kita buat, yang sebelah kiri ni, ini farm ni. Farm biasa tu kita letak IoT. IoT ni akan transmit data kepada kita punya LoRa gateway. Jarak di antara IoT dengan LoRa ni dia boleh pergi sampai 5 hingga 5 kilo lah. Yang paling minimum 5 kilo. Bergantung pada sensor ni. Lagi besar sensor mungkin 10 kilo pun boleh pergi. Biasa kalau wifi kat rumah ni boleh pergi dalam kat luar ya, mungkin dalam berapa meter je kan. Dalam 50 meter je. Tapi
bila pakai IoT teknologi dengan LoRa ni, data daripada ladang tu ke gateway ni boleh pergi sampai dalam 10 kilo. So mungkin berapa ratus hektar tu tak ada masalah lah. Kita tak perlu equipment yang banyak lah. Okay. Data ni akan pergi ke internet. Kita guna 3G, ada SIM card dalam ni. Kalau katalah bandwidth, katalah dia punya signal tu rendah, kita pakai booster. And then dia akan hantar kepada NOC di BIT, Cyberjaya. Bawah ni data yang kita receive lah, sebelah kanan ni. Data receive from sensor ni. Okay. Ini semua yang nutrien yang kita receive daripada sensor ni. Nutrien ni banyak mana, yang ni kurang, yang ni lebih. Kita nak pastikan petani ni dia perbejaan dengan pengairan dia, dengan pencahayaan dia, cahaya dia cukup untuk tanah tu. Kita nak pastikan dia tak ada pembaziran, tiada kekurangan, yang paling optimum. Okey. Okey. Teknologi yang dipakai untuk yang kita sedang develop ni banyaklah teknologi. Satu sensor IoT, kita pakai AI, cyber security, sebab LoRaWAN ni kita tak boleh nak hack. Kalau Wi-Fi biasa ni boleh hack. Wi-Fi kita pakai kat rumah ni orang boleh hack, yang ni tak boleh. Okay. Analytics untuk analysis dengan recommendation, bioscience untuk pokok tu, biology, cloud computing, data tu disimpan dekat cloud. Nanti boleh tengok dekat mobile apa. Okay. Kita ada SI, kita boleh integratekan sensor ni dengan PLC controller dengan sistem yang lain, dia open system. 5G ni untuk transfer data lah. Katalah kita pakai kamera letak kat drone. Data daripada drone tu boleh hantar real time ke kita punya data center. Tak perlu nak transfer. Sebab kadang-kadang dengan 4G punya teknologi ni data dia very limited size. So kalau 5G ni dia pipe lagi besar. And then last time kita monitor proactively. Kita tolong petani, kita tolong monitor untuk diorang. Kita bagi alert. Hari ni kenapa tak siram? Kenapa tak konsisten siram? Tiba-tiba hujan terlalu lebat. Nutrien tu semua wash away. Kita kata ni kita taruh balik baja ni, semua nutrien semua tak ada dah. So nanti dia akan bagi kesan kat pokok. Okay. Okay, modul yang kita kali kita dah kali kita tengah develop, kita masih dalam phase 1. Ni phase 1. Untuk phase 1 ni warna ni lah, warna orange ni. Kita alhamdulillah kita dah siap dah phase 1 ni. Dalam 70%. Yang ni kita akan sensor ni akan measure lah semua nitrogen, dia punya nutrien untuk pokok, untuk tanaman. Emission, cahaya, temperature, humidity, solar, UV, then kamera. Lepas tu yang phase 2 ni, warna biru ni, yang ni lah, ini untuk secondary dengan micronutrients. Kalsium, iron, pencahayaan, paling kurang nak 6 jam sehari ke contoh, GIS, satellite image. Dan yang phase 3 yang bata ada crop specific. Kita ada spesifik nutrien untuk pokok, untuk durian ke, secang inci ke, kita ada spesifik range nutrien yang diperlukan untuk setiap pokok. And then kita ada integration module, boleh integrate dengan sistem lain lah, dengan PLC ke apa sistem, kita ada boleh integration sebab ini open system. And then phase 3 ni kita develop untuk farm management. Nak manage fertilizer, irrigation, soil, nak livestock, asset management, nak managekan racun, managekan manpower. Kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kalau kita tak ada rekod benda ni, kita terlupa kadang semalam siram banyak mana air. Yang ni penting. Kita nak kalau dalam pertanian ni kena perlukan consistency, konsisten. Sekarang ni dah berbunga. Semalam taruh baja yang banyak nitrogen, NPK. Sepatutnya taruh baja yang banyak untuk buah, potasium lebih banyak bila dah start berbunga. Yang ni kita akan buat farm management system. Memastikan tak rugi masa lah petani ni. Dapat hasil yang lagi bagus, lagi cepat. Okay. Okay. Itu saja yang tu. Boleh saya demo sikit lah application ni yang kita dah buat. Okay. Ini sistem yang kita dah develop. Okay. Contoh macam ni nutrien ni, kita boleh capture ni real time. Temperature sekarang ni berapa kat ladang? Dia punya humidity berapa? pH berapa? Radiation dia banyak mana? Okay. Potasium. Ni untuk untuk bunga dengan buah. Banyak mana? Nitrogen banyak mana? So kalau kita pokok ni dia ada specific range yang kita perlu. Kalau terlebih sangat petroleum berganda daripada nitrogen, nanti daun dia akan jadi kuning, daun dia jadi tak elok, jadi
necrosis. So yang ni kena control. Ini yang data yang apa ni? Ini average lah. Ini data real time atas ni. Ini real data ni. Okay, real data. Ini daripada IoT yang kita letak dekat ladang. Ini yang average value yang untuk dalam masa seminggu. Ini kita nak relate lah temperature dengan isi. Kita nak kaji kan. So okay. Ini untuk macronutrient, ini untuk secondary. Secondary nutrient ni pun penting juga untuk pokok ni. Sebab kadang-kadang iron tu untuk root dengan untuk akar tu iron pun sangat penting. Kadang-kadang pokok tak boleh uptake, kita guna folia, iron punya folia ke untuk bagi pokok daun dengan akar tu lagi segar. Folia ni biasa kita letak tengah malam lah, masa tak ada cahaya. Kalau ada cahaya dia punya stomata tu tak buka. Okey, itulah ini secondary nutrient. Yang ni kita nak compare lah antara iron, contoh terlebih iron ke dengan boron ke. Yang ni kita boleh compare lah data ni. Okey. Okey. And then dalam sistem ni kan kita boleh get alert. Okey. Ini data real time. Tiba-tiba tengok okey, kita tengok nitrogen ni terlalu tinggi. Kenapa tinggi? Sepatutnya normal range, sepatutnya normal tapi tinggi. Mungkin terlebih baja lah ni. Kita nampak lah. Mungkin apa ni? Kalau terlebih baja pun dia akan jadi competition among nutrient. So daun tu akan jadi kuning sebab terlebih baja. Kurang baja kuning, terlebih baja pun kuning. Sebab mungkin nitrogen tu dia compete dengan potassium ke phosphorus ke, dia compete dengan baja lain. So dia kena kawal benda ni. Contoh macam EC, baja kurang. Kita analitik baja tu baja kurang, so kita precision kena tambah baja lah. Okey, kena tambah baja lah. So ini untuk itulah. Ada satu lagi yang kita tengah buat untuk kita capture gambar. Contoh kita guna kamera, because multi spectral camera. Kamera ni boleh nampak penyakit pokok. Penyakit daun kuning tu berapa persen, 10% ke, 20% ke daun kuning, kita boleh nampak. Kita contoh macam kita ambil gambar tu. Kita ambil gambar contoh pokok jagung ni. Nanti kita analyze. Kan dia akan keluar. Daun kuning yellow dekat daun yang paling tua, yang kat bawah ni. Kurang dia potasium contoh. Kesan dia mungkin hasil dia berkurangan. Quality size dia tak bagus. Lepas tu mungkin dia mudah kena penyakit pokok ni. So kena yang mana kita perlu kena tambah potasium ikut sukatan yang sepatutnya lah, yang direkomend. Potasium tu jangan terlebih, tapi sukatan yang diperlukan. Berapa kilogram per hektar, berapa gram per plant. Yang tu kita kena buat correction. Itu saja kot saya punya presentation. Terima kasih. I think what is also amazing is Inzu ni is a electronics engineer ke? Bukannya pertanian, tapi dia boleh berceloteh pasal micronutrient. Dan pada saya daripada bidang ni saya kagum. Tapi alhamdulillah, I think we've been together for the past 40 minutes ya. So mungkin kita buka dulu soalan-soalan daripada ahli-ahli mesyuarat ya. Kalau ada cadangan ke untuk Bit Group memperbaiki dia punya produk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zulkifli Baharudin, silakan. wartawan lah. Okay. Saya punya concern is a very good project apa yang dipaparkan, very good. But kita perlu include bagi saya pada petani yang kecil-kecil yang di orang kampung, mereka ada tanah kecil sikit kat belakang tu yang mereka boleh usahakan tanam cili ke apa ke, atau beli ayam dan lebih kurang 50 ekor, di mana mereka boleh melayan permintaan daripada jiran-jiran terdekat ataupun yang jauh melalui dengan delivery system. Di mana kalau tiap kat kampung, tiap orang yang di kampung tu yang ingin pendapatan lebih, mereka ada tanah, mereka perlu digalakkan untuk menceburkan diri dalam bidang ni. Pertanyaan pasal dulu masalah dia kalau mereka tanam ialah kerana masalah pemasaran. Sekarang ni tidak ada masalah tu sekarang. Kita ada
sistem, platform yang boleh kita gunakan untuk kendalikan permasalahan. So saya ingat berperingkat yang akan datang ni, kita boleh kena pergi di peringkat-peringkat daerah dan kita buat penerangan untuk mengajak petani kampung ni untuk bersama, untuk menjadi pengeluar barangan makanan, sayur-sayuran dan lain-lain. Itu yang saya nak cakap. Terima kasih. Okay, Tuan Janas boleh saya jawab Tuan Janas? Ya, silakan CEO. Terima kasih Tuan Zulkifli. Kalau boleh Tuan Ya. Zulkifli tinggalkan nombor dekat bahagian chatting tu. Boleh, Sebenarnya insyaAllah. inilah fungsi Yayasan Awesome, di mana Yayasan Awesome akan bermula di negeri Kelantan pada 3 tempat daerah nanti, yang mana kita akan memperkasakan ekonomi komuniti. Jadi sudah pasti kita akan menyebar luaskan teknologi ini kepada setiap petani yang menyertai program kita, dan kita akan mempelawa mereka untuk bersama kita dan menolong mereka untuk mentabakkan kedudukan mereka lah, keluar daripada kelompok kemiskinan. Seperti contoh di Roncenok itu, pendapatan mereka dan RM500 sebulan, RM800 sebulan. Jadi kita nak fasa pertama sehingga 2024 ni kita nak lonjakkan pendapatan mereka, dan pada akhir fasa 2030 kita boleh melihat nanti kita akan buat bancian setiap fasa, bagaimana kedudukan perubahan sosioekonomi penduduk dan sebagainya. InsyaAllah. Terima kasih atas cadangan Tuan Zulkifli. Terima kasih. Thank you, CEO. So, Datuk Datuk Seri Seri, angkat tangan. saya Saya harapkan Datuk Seri. Datuk Seri angkat tangan. Saya ada satu soalan. Saya Azmi. Ya. Jadi kita ke urban farm. How do you convert urban farm to smart farm? How much is the cost? Converting urban farm, small, you have a small house, kata bungalow, you nak convert it into smart farm. How much it cost? Okay. Memang I think apa yang tak ditunjuk tadi, asas BIT ni dia memang ada juga pertanian. Dia ada urban farm di Puchong. Dekat dengan LRT ya. LRT apa? Putra Heights ya. So that's very much urban lah. So I think dari situ kita boleh we can have a separate session ni yang on this ya. Kalau kita boleh sekretariat boleh ambil Tuan Azmi punya kontak tadi ya. Okey, Cik Azmi tolong bagi kontak bahagian chatting. Tolong bagi kontak Cik Azmi dan kita bagi peluang pada Tuan Syed Razlan untuk Okey. silakan. Silakan Tuan Syed. Okey, nombor. Speaker Tuan Syed, speaker. Nombor telefon. Speaker, you're on mute. Okay, Assalamualaikum. Saya rasa this is a very appropriate moment lah yang kita nak launch ya. Tetapi sebagaimana kalau kita main bola sepak ke rugby ke, sebelum kita main game tu kita kena warm up. Tujuan saya yang saya cakap ni bukan apa, pasal yang petani-petani kita adalah orang kata peringkat, orang kata sunset lah. Ya. This IoT thing, it should be more towards bringing the younger ones into the agriculture sector. Tetapi tidak semestinya yang orang kata drip irrigation and simple things like that cannot go to the orang kampung. Untuk orang kampung yang ada sebidang tanah yang taklah begitu besar, tetapi dalam 5 ekar ke apa, things like that kan. Because I have helped somebody in Perlis menggunakan drip irrigation through for the coconut, because orang dah berumur. Takkan kita nak suruh dia pikul air semua, orang muda tak mau buat benda tu. But I think we should have phase. Satu phase ni untuk yang berumur sikit, but this IoT is to prepare the next generation of gentleman farmers so that they can apply it on their own land and start to go bigger and bigger. Itu statement saya yang saya orang kata mengalami sekarang ni. Because it's not easy for the farmers in the kampung to accept immediately.
Tetapi apabila dia nampak yang sistem-sistem irrigation, sistem-sistem electric fencing, drone application that can be applied during their lifetime, they can easily convince their younger generation to go into this heavier stuff. Saya memang menggalakkan this IoT, memang menggalakkan. Tetapi we must have two different levels of training. Itu sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Jadi okey, Datuk Nasir angkat tangan, silakan. Mute suara speaker mute. Speaker Datuk Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya apabila ternampak drone tadi itu untuk diserapkan ke dalam smart farming atau smart agriculture ni, saya merasa gerun juga. Saya bersetujulah dengan pandangan Datuk Seri yang mengatakan kena cari kesesuaian untuk memperkenalkan sistem-sistem moden yang seperti kita diberitahu tadi. Saya kira soal drip irrigation ataupun fertigation itu adalah satu aktiviti post analysis. Tapi sebenarnya yang important, yang mustahak dalam smart farming ini monitoring of the growing phase of the crop. Jadi apakah sistem yang digunakan untuk monitoring the soil condition, segi humidity, segi temperature, segi pH, yang akan memberi petunjuk kepada petani bila boleh kita buat intervention seperti tadi untuk menambah humidity, kita gunakan drip irrigation ataupun fertigation. Tapi ini sebenarnya high cost entry ini, saya sangat setuju dengan pandangan Datuk Seri tadi. Tidaklah semua orang boleh menerap teknologi ini. Dan seperkara lagi saya lihat results of the monitoring tu ditunjukkan graphically tadi, setakat actual reading, tapi di dalam graf itu saya rasa lebih manfaat kalau kita tunjukkan threshold dia. Katakan kalau reading kita 80 tapi sebenarnya thresholdnya 70. Jadi 70 itu mesti ada ditandakan supaya dia tahu, dia terus nampak daripada dia membaca tabulation high or low yang agak mengambil masa untuk sampai ke tahap itu. Tapi kalau dah ada reading tu yang ditunjuk oleh dial graph tadi, kita tahu dah ini dah terus, kita tahu ini dah lebih. Sepatutnya 70 tapi sekarang ini 80. Segi intervention lah. Saya rasa itu saja pandangan saya. Oh, lagi satu. Sistem yang digunakan untuk monitoring ini disebut tadi menggunakan PLC. Tetapi untuk input kepada PLC ini perlu diadakan sensors. Jadi apakah jenis sensor yang digunakan, sama ada dia berdasarkan wireless network ataupun wired ataupun bagaimana? Sekian, terima kasih. Okay, thank you Datuk. I think that coming from him, dia ni industrial engineer, ya? Dan dia ada network di South Africa dan currently Nusantara, ya. So itu juga kita harap boleh bantu untuk promote whatever we have. Certainly Datuk. Tapi the comment tadi, yes, yang Datuk Seri Diraja tadi indicate, yang the word pertanian is sunset, very important, ya. Coming from that is the situation we have been in.
Kalau kita tak dibantu oleh kerajaan dari segi subsidi dan grant, memang nobody will go to the farms. Lebih-lebih padi, ya. Itu keadaan kita. So kalau kita canggihkan sangat pond farming sistem kita ni, we're looking at that level. Tapi tadi juga certainly we have to look at what are the kind of targets that we should start with. So kalau di Kelantan tu dah tentu Tuan Zainuddin kata tadi, I think you already are looking at a partnership dengan Kelantan State Government untuk satu pusat pertanian komersial, mixed farming di Rong Chenok, So that could be a good start lah. But don't choose the low value crop. You got to start with high value crop. Dan Kelantan pun yang saya tahu they are not new to fertigation. Because saya biasa melihat kadar, dikatakan kadar ni ada contohnya 700 kilometers of tali air kan. Each side of the tali air ada about 10 meters, dan saya nampak dah ada petani-petani yang buat fertigation of chili. Bukan tak ada. So maybe we could be looking at promoting expansion of such, yeah. Okey, so ada lagi mungkin Haji Hasbi ni dia ada di sini ni. He is the owner of Big Group. Soalan Datuk Nasir tadi, soalan Datuk Nasir mungkin bagi Chan pada Izu jawab soalan Datuk Nasir. Okey. Satu yang penggunaan drone ni biasa kita bukan tiap-tiap hari dalam sistem kita ni. Kita tak siramat, kita bukan tiap hari guna drone. Kita kena drone tu kita guna secara mungkin berkala lah, nak tengok penyakit pokok ataupun nak sebut racun kalau ada ni lah. Okay, yang kedua yang Datuk beritahu tadi, untuk sistem ada threshold tu kita akan nama baik. Katalah threshold untuk humidity mungkin 60, maksimum dia 40%, dia kena antara 40 to 60% range, kita akan buat range dia sebagai threshold. So dia boleh nampaklah graf turun naik, dia dah reach upper or lower threshold. Yang tu insyaAllah saya akan tambah baik dalam sistem tu. Okay, yang soalan yang lain tak ingat apa yang Datuk tanya tadi. Wireless network ke? Wireless, okay. Okay. Wireless kita pakai LoRa wireless. Yang ni boleh range dia boleh sampai 10 kilo. Teknologi dia sekarang murah. Gateway dia semua 1,000 lebih lah, 2,000 ya gateway dia, tak mahal, murah. Sekarang teknologi IoT dah we call it affordable, tak macam dulu. Surprise lah, cost dia rendah. Bukan tak ada lah main kata hati, memang murah cost dia. Surprising. Mana affordable untuk petani lah. Okay, memang very very affordable. Okay. Tuan Janas, mungkin saya ada jemput beberapa petani untuk bersama. Mungkin ada di sini bersama kita yang nak tanya soalan. Kalau ada petani daripada yang saya jemput daripada Kedah ke? Ada ke? Silakan, ada ke tidak? Dr. Poziah, kalau boleh bantu. Macam Aina Sarah dan sebagainya ni daripada mana ni? Adakah petani ataupun IT people? Okey, Tuan Janas, kalau tak ada soalan teruskan. Okey, yang saya juga tahu dalam IT ni, saya sendiri dalam pertanian tradisional dan banyak tahun dulu my field is actually farm engineering lah. So dulu kita banyak buat automation and mechanization yang sistem. So memang saya sendiri skeptical tambahan yang boleh dibawa oleh precision farming. What more can you do? So more so kalau kita pertanian kita dalam perspektif menurun dari segi productivity and competitiveness lah, kita tak terlawan orang sebelah. So tapi bila saya tengok balik just to also ni kepada majlis ni, sekarang ni di Europe banyak dipanggil AgTech, AGTECH. Dia satu kombinasi IT dan juga pertanian. Dan antara player yang kuat dalam dunia sekarang ni adalah companies like
IT company, telecoms company macam Huawei. Dan Huawei ada mula cuba buat approach untuk bantu kita punya industri MD2 kita on precision farming. Dan kita pun terkejut macam mana syarikat telco mau masuk precision farming untuk provide solution kan. Tapi bila tengok rupanya mereka dah mula di Europe dengan companies like Nokia, dan dia banyak pusat-pusat untuk precision farming. Macam satu di Switzerland, satu di Finland. So I think atas dasar ini mungkin Tuan Haji Azbi benchmark opportunity dalam pertanian ni. Mungkin Tuan Haji Azbi, you want to make some comments? It was a good presentation by both your. Saya dimaklumkan dia ada 80 lebih apa nama systems punya engineer to develop apa nama sistem macam ni. Okey, Janas, terima kasih. Assalamualaikum semua. Salam. Okey, sebenarnya involvement BIT dalam pertanian ni memang baru lagi, baru 2-3 tahun ni. Dan saya merasakan BIT boleh contribute lah dalam bidang pertanian, especially yang sekarang ni banyak terkesan dengan COVID semua. Jadi apa yang kita boleh offer sebenarnya, our experience in IT, we have 300 staff yang dalam IT, yang dalam software development, engineer dalam security, engineer dalam installation system semua. So with our experience, 25 years of experience ni, we have something to offer to this industry. Sebab itulah bila saya jumpa dengan Janas yang memang pakar dalam bidang ni, saya rasa banyak benda yang kita boleh achieve. Dan bila kita involve pula dengan Yasa Awesome yang memang terlibat dengan social aktiviti ni, jadi bagi saya inilah satu kerjasama yang mungkin we can kita boleh naik tarafkan yang terasa banyak kesan kan. Jadi BIT memang dalam bidang ni memang baru lagi. Izu memang dia security engineer. Dia dah 20-30 tahun dengan dengan IT business, tapi dalam masa tertentu dia dah boleh buat something yang rasa a good achievement for him dah. Sama juga Amir. Dia baru setahun involved dalam agriculture. Setahun atau 2 tahun macam tu. Saya tak lama bila kita start dengan inisiatif dengan Janas. So itu yang bila kita involve dengan business IT ni, dengan involve dengan Huawei semua. Huawei dah involve dengan MD2 tu di saya rasa dekat overseas tu dah 10 tahun, dan dia dah boleh buat banyak boleh buat something yang memang improve farmers kat sana. Jadi itu yang sebenarnya kita nak achieve yang dengan apa yang kita buat ni dengan Yasa Awesome dengan Janas. Jadi saya harap kita boleh bekerjasama lah untuk kita combine expertise masing-masing so that we can some contribution for us together to make agriculture ni lagi budaya maju. Itulah komen saya lah, macam mana kita terlibat dalam bidang agriculture. Terima kasih. Terima kasih. So mungkin kita allow 2 lagi question. Janas. Ya. Janas. Tuan Haji Ghazali. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan perbincangan yang dijalankan, persembahan tadi itu. Tapi saya nampak satu area yang tidak disentuh langsung ialah daripada segi ekonomi. Jadi kita tak ada sebut tentang kos berapa, pendapatan berapa kan. Pasaran ni macam mana. Pasal ini dalam supply chain itu kita mesti sampai akhirnya pada pasar. Dan untuk orang-orang yang nak sama ada nak menggunakan teknologi tadi itu, ini mestilah dapat teryakin tentang adanya peningkatan pendapatan. Sama ada kalau dikatakan dia pakai sensor itu, dia kurangnya penggunaan baja ke ataupun peningkatan hasil, ada disebut tadi tentang
lebih cepat untuk nak harvest misalnya. Jadi yang ni sepatutnya kita dah boleh quantify dan tunjukkan sebenarnya berapa banyak yang dia punya cost benefit yang tadi tu. Jadi kalau tak adanya cost benefit, ini kalau untuk orang leisure farmers, orang yang banyak duit, dia tanam durian ke, dia tanam apa, dia tak kisah. Dia belanja tu dia tak kisah. Pasal dia nak tengok buah je. Tapi kalau kita nakkan untuk orang kampung, dalam keadaan kampung ni tu kita kena tengok lah, nak tunjuk dia. Memang ada hasil dia. Ya. Terima kasih. Okay, thank you Tuan Haji Ghazali. Kami seangkatan untuk membangunkan UPM. Tuan Haji Ghazali, thank you. Dia juga yang sebenarnya ya, halo. Ada orang angkat tangan, Dr. Pozia. Salah Dr. Pozia. Angkat tangan untuk Dr. Pozia. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nama dah kena panggil tu, maknanya sebab akak tangan tu, ada akak tangan. Ya, okey. Saya cuma nak share sikitlah sebab pengalaman saya memulakan inisiatif pertanian kecil di Kampung Bendang Dalam Kedah yang diusahakan oleh anak buah saya yang not highly educated but very motivated lah untuk mengubah nasib hidup dia yang bekerja sawah, ambil upah sini sana. Jadi saya masa tu terdedah sedikit tentang kaedah fertigation dan bila saya utarakan usul tu pada dia tak tahu apa dia fertigation tu bagaimana, tapi memang ada semangat untuk belajar. Jadi saya tercari-cari pada masa tu mana nak hantar dia supaya dia dapat training tentang fertigation tu. Alhamdulillah Pejabat Pertanian di Shah Alam ni ada buat satu kursus, jadi saya hantar dia. Dan bila balik itu kita cari tanah dan banyak tanah sebenarnya yang terbiar, yang tinggal, dan kita dapat sewa lah satu tanah dalam lebih kurang 1,5 hektar. Dan di keliling rumah kampung saya pun ada dalam 5 lot. Jadi kita mulakan fertigation tu tapi memerlukan modal. Jadi dia tak ada modal. Jadi untuk sewa tanah tu RM800 saja, tapi modal untuk start the whole system fertigation tu dengan nak beli tangkinya, dengan nak buat boring airnya, dengan all the tubing, everything, it cost nearly 20,000. So dia try to tanya pada Jabatan Pertanian, tapi Jabatan Pertanian kata you buat dulu. Nanti kita boleh tolong dari segi benih, dari segi apa. So I thought, tak boleh jadi macam ni. Untuk anak-anak kampung yang yang bersemangat, tapi the system is not supporting. So alhamdulillah saya support dia, dan I think di kampung tu he is the first one to try fertigation. Cara fertigation, dan dia belajar, dan kita mula dengan 2,000 pokok cili. Dan alhamdulillah satu cycle pokok cili itu mendapat pendapatan 30,000. Tolak modal, so adalah profit 10,000, and with that 10,000 dia rolling balik. So sekarang ni dia buat kucai juga, 3,000 pokok pakai polybag saja, terung 2,000 pokok dan serai dalam 3,000 pokok. So ini is just trial and error here and there. Jadi saya setuju sangatlah dengan apa yang dinyatakan tadi, bahawa we have to go down to them and reach out to them, and kena bagi support bukan hanya dari segi bantuan the system, but the whole ecosystem sebenarnya. Kalau saya rasa petani-petani muda di kampung ni, mereka sangat menerima. In fact, selepas dia melaksanakan mula buat fertigation tu, ramai kawan-kawan dia yang datang tengok. Yang kata, oh baguslah sebab baja dia monitor kan, dia ada timer dia untuk air and all that.
So it's something yang will be, pada saya, will be well received by the younger generation petani-petani yang ada di kampung. Tanah di kampung banyak sedia. Dan mereka ni sebenarnya kita boleh kumpulkan sebagai one community farming. But my point is they need a lot of support. Itu sajalah yang saya boleh share. Terima kasih. Okay, Datuk Seri, ada soalan tu Tuan Janas, Datuk Seri. Dekat tangan Datuk Seri. Please. Ya. Saya percayalah kan, pandemik COVID-19 ni, mau tak mau kita kena terima, satu. Yang kedua, take advantage of the situation. Pada saya yang pentingnya sama dengan Tuan Haji Ghazali tadi ialah petani desa. How do they use this? How do they take advantage atas keadaan sekarang, semasa? Teknologi kita ada, pandemik tu ada, kena terima. So, we must allow melalui OSHAM, melalui BIT ke apa, maybe certain things can be downscale, make it even more affordable, to make it to have a wow factor supaya dia orang tengok ni, dia orang percaya dan dia orang excited. Kalau dia orang tak percaya, dia orang tak excited, no, you cannot go anywhere. I give commendation lah kepada BIT for the amount of time that they put in, walaupun 2-3 tahun di dalam bidang pertanian. I think the effort put inside is tremendous. Nak bagi contohnya, sebelum COVID tu, a few years ago, saya ingat 4 tahun dahulu, I saw this mat rempit ramai di Perlis. Saya kata, let's do something. So, saya cakap dengan Jakim, MIEMS, okay, Majlis Agama Islam Perlis. Dia orang bagi some dana untuk, to test dengan mat rempit ni. Kalau tidak, malam-malam dia orang duduk biasa je. Saya bagi tahu, let us get them excited. Let them come to the training center and let them play the drone punya game on the computer first. And then, biar dia orang train the actual small drones. Lepas tu, upgrade them to the agricultural drone. Now, a few of them are gainfully employed and working in Indonesia dan segalanya and doing very, very well. Dan saya percaya this can be done in this type of way also dengan Kelantan. Pasal Kelantan ni, I'm half Kelantanis. Jadi saya pun nak tengok juga petani-petani di desa get the benefit of this IoT. Different levels of IoT. Let it be. Biar dia orang get, orang kata, warming up di dalam ini. Faktor yang apa Tuan Haji Ghazali kata tu dan juga Dr. Fauzia kalau saya tak silap nama, ialah how much does it cost? Can we help them? Boleh ke Mafi, Agrobank come and help them? Look at the way, kadang-kadang nama Agrobank, but it's difficult to help orang petani. Pasal dia dah operate secara private banking pula. So all these things we have to take into factor. Tetapi memang kita kena berterusan. Go ahead. I will give all the support. Tetapi bila kita pergi ke Kelantan, ke mana-mana pun, bawalah personality yang give excitement to them. It need not necessarily be daripada BIT, tetapi excitement for budak-budak ni dengan orang-orang yang berumur. Tengok kalau orang tua ni boleh buat, pasal apa dia tak boleh buat juga. Affordability is very important. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Seri. Wow factor yang Datuk Seri kata ni macam Datuk Seri nak ajar budak-budak kampung main rugby dulu. Jadi apabila Datuk Seri bagi wow factor untuk main rugby, wow factornya perempuan suka, ingat Datuk Seri? Dia orang join rugby lah. So UPM jadi champion. Itu dulu. Itu dulu. Okey, sekarang insya-Allah Yayasan Ocean akan
akan mengambil alih untuk mewujudkan wow factor tu. Sebab itu kita di Yayasan Ocean sekarang Datuk Seri, kita akan launch crowdfunding untuk melihat berapa banyak orang akan memberi crowdfunding bagi kita menaik taraf komuniti ekonomi. Jadi insya-Allah dan kita akan buat pelancaran nanti Datuk Seri pada 19 bulan 10 di Kelantan. Kalau diizinkan, kita boleh buat secara fizikal. Kalau tidak diizinkan, kita buat secara maya. Pada 19 bulan 10 sempena dengan sambutan Mahathir Rasul lah. Dan di masa itu juga Yayasan Ocean akan melancarkan galeri maya tokoh ilmuwan Islam Nusantara. Peranan ilmuwan dalam membangunkan ekonomi, membangunkan pendidikan dan sebagainya sejajar dengan kita punya objektif membina umat terbaik ke arah umat. So saya ingat masa pun sudah 11.45. Jadi saya minta daripada Tuan Janas untuk menutup majlis ini. Sekiranya tidak ada soalan. Ya. Ada sebab ini saya kalau saya boleh tambah. Ada lagi dua angkat tangan ni. Kita minta laluan daripada ahli. Can we? Sebab kita dah sampai bolehlah Datuk Nasir, silakan Datuk Nasir. Datuk Nasir and then Dr. Fauzia. Dua perkara. Satu masalah migrasi orang-orang muda ke bandar. Jadi saya melihat smart farming ini relevan kepada urban farming yang boleh dipelopori oleh sistem ini. Maksudnya kita tidak perlukan tanah yang luas untuk menjadi seorang petani dengan menggunakan greenhouse ataupun rainproof structure. Yang saya pernah lihat dan pernah membuat experimentation, kawasan seluas 5 ke 10 kaki pun sudah cukup untuk mendirikan satu greenhouse dalam control environment untuk menanam cili, menanam tomato dan sebagainya. Jadi kita jangan fikirkan kita mesti ada 1 ekar tanah atau 500 ekar tanah baru nak start smart farming. Itu saja komen saya. Terima kasih. Okey, Tuan Janas, kita berikan pada Tan Sri Azmi. Tan Sri Azmi. Saya jalan Tan Sri Azmi. Dia angkat tangan ke ataupun tertekan? Tan Sri Azmi dah hantar pesanan mesej. Dia mute. Yalah, mungkin dia tertekan kot. Okey, Tan Sri Azmi silakan. Ada dah keluar dah. Okey, ingat. Ini okey. Okey, semua dah tangan dah. Silakan Tuan Jana buat penutup. Okey, terima kasih. I think topiknya basic pertanian tapi dengan cerita digitization ni adalah satu yang it is something unavoidable for us to move on dalam pertanian. Saya nampak begitulah. Ya, I'm sure kita sama-sama pun begitu juga. Dalam bila cakap pasal the first part tadi was BIT punya proposal for B2B digital trade exchange. Ya, dan mereka telah pun bermula. Dan I think soalan yang concern yang disebut oleh Tuan Haji Ghazali tadi is basically the business model. Business model tu memang dia orang dah work out pun ya. Untuk I think that's targeted to banyaknya exporters dan pengeluar-pengeluar produk halal dan juga pengeluar produk pertanian. So the basic thing is how do you make sure that kalau masuknya sistem digital ni, dia mesti menilai tambah kepada current production. Itu mungkin yang disebut tadi, to increase product premium. So kalau halal tu you increase halal to a premium level so that you can not just masuk dalam pasaran supermarket dalam negeri tetapi juga ekspor keluar negara. So the intention I think Haji Azmi got from the China punya partners is to develop dia orang punya halal trade exchange system. Jadi mungkin Amir tak describe tadi is that chain.
where you actually show the charge is not much more, perhaps 3 to 5% of transaction, Tuan Haji Azmi, for the use of the system on pay per use. Sebab investment of the whole system dah ada di Cyberjaya. Itu yang ditunjuk tadi, dia punya network center dan lain-lain support system. So it's riding on what Bit Group has invested for the past 20 years. So dan mereka mencari now on borders, saya panggil ya. On borders ni orang yang akan masuk dalam trade exchange tu ya. Dan in this case kita boleh sama-sama carilah kawan-kawan kita yang looking for markets outside the country. So we have a window into China, and of course from China is going out into other parts of the global halal trade. So that was for Amir's presentation tadi. The second part tadi was a more detail of precision farming. So I don't see much more increase in need of apa orang kata permodalan pun, because you're not talking about penambahan traktor atau penambahan factory space, tidak. It's about systems here. It's about how to make system yang sedia ada more efficient, more cost effective. So I think the value proposition tu kita kena jual lah. But certainly I think saya nampak kalau Bit Group boleh approach dengan Yayasan Awesome, contohnya kalau urban farming, there's a urban farming program being offered by Kementerian Wilayah pun untuk melihat urban farming within KL to start with, maybe Putrajaya. Bukan tahun ini saja, this has been on for the past 4 to 5 years kalau saya ingat. So kalau kita boleh develop satu package untuk mewujudkan usahawan pertanian bandar, we could justify with the government apa yang government boleh bantu mereka dari segi kewangan tadi, the minimum that the government can give. Okay, dengan itu saya rasa terima kasih semua. The inputs, guidance from Taiko ni dalam pertanian ya, Datuk Sri Syed Razlan sendiri, Dr. Fauzia, Datuk Nasir, dengan juga siapa lagi tadi? Tan Sri Azmi. Tan Sri Azmi dan Tuan Haji Ghazali selamat ya. Hopefully kita boleh adakan lagi platform. Thank you for the guidance dan tips to Yayasan Awesome dan Bit Group, dan mungkin kita boleh ada satu program lagi. Dan we are also of the same kepompong ni. Mungkin Yayasan Awesome pun boleh ada satu partnership dengan saya ni dulu, bukan dulu. Kita ni orang ahli Persatuan Alumni UPM, which is a strong column dalam industri ni. Dia punya network besar. So mungkin kita boleh ada satu program bersama on this kind of topic, insyaAllah. So dengan ini terima kasih semua. Saya pulangkan balik kepada CEO. Terima kasih Tuan Janas dan juga Tuan Amir dan Izzuddin kerana Tuan dapat membuat sharing yang terbaik pada pagi ini. Dan saya ingat langkah yang segera yang perlu dimainkan oleh Yayasan Awesome sekarang ialah pergi ke Kedah, jumpa yang Dr. Fauziah punya anak saudara. Kita lihat. Dan pergi ke Lipis dan sebagainya, dan di Kelantan sebagainya. Terus kepada farmers. Dan mungkin dengan penglibatan ladang kelapa. Ladang kelapa di Perlis. Dan juga harum manis di Perlis. Dan insyaAllah, tapi yang seperti yang kita tahu tadi, kita perlu juga mendapat sokongan-sokongan daripada jabatan-jabatan kerajaan lah. Macam di Kelantan, Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan telah bersama kita, UMK pun bersama Yayasan Awesome, dan juga ASA juga akan bersama Yayasan Awesome. Dan insyaAllah kami akan melebar luaskan pada negeri-negeri lain. Dan yang paling saya teruja sekali ialah dengan kehadiran Datuk Seri Diraja Syed Razlan sebagai pengurusi Lembaga Universiti Pertanian. Jadi sudah pasti dengan kehadiran Datuk Seri, mungkin Datuk Seri akan memberi peluang pada Yayasan Awesome untuk mendapat kepakaran daripada UPN dan juga alumni-alumni UPN. Jadi insyaAllah tuan-tuan,
kita pun dah dekat pukul 12 sambil di hari yang sangat bersejarah, Hari Malaysia ni. Semoga usaha kita ini akan diberkati Allah dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا